وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام مشايخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ni? Baik, kita sambung kitab Pelita Penuntut. Pelita Penuntut ya. Jawi muka surat 23. Kalau Rumi yang muka surat 60. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Dan penuntut ilmu situ betul situ. Dan penuntut ilmu zaman sekarang memilih mereka itu dengan sendirinya dengan ketiadaan berapa tu? Berkarut. Berkarut. Dengan ketiadaan berkarut. Dengan keadaan berkarut tu maksud dia dengan ketiadaan orang kata apa? Meneliti, menilik dengan lebih dalam ataupun membuat penilaian, itu bahasa petani, dengan pandangan gurunya. Tiba-tiba tidak ada hasil akan maksud mereka itu daripada ilmu dan fiqh, ilmu dan faham. Fiqh tu maksud dia faham. Kerana bahawasanya mereka itu, iaitu penuntut ilmu, tiada mengetahui mereka itu akan yang mana ilmu yang terlebih manfaat dengan mereka itu, dan yang mana ilmu yang patut dengan tabiat mereka itu. Yang patut tu mana yang sesuai dengan diri mereka itu, maka tiada dapat menunjuk mereka itu kepada yang dituntutnya. Jadi Tok Syekh ni kata, penuntut ilmu zaman sekarang ni, makna zaman beliau lah, yang memilih mereka itu dengan sendiri. Maksud dia pilih dengan sendiri, dengan ketiadaan berkarut dengan pandangan guru. Maksudnya tak ada pun ambil nasihat ataupun pandangan daripada gurunya. Dia pilih sendiri. Dia rasa dia nak belajar ilmu ni, dia belajarlah. Dia nak belajar ilmu tu dengan pilihan sendiri. Jadi tiba-tiba tiada hasil akan maksud mereka itu, tak dapat hasil, tak dapat hasil yang sebenar, kesempurnaan ilmu dan faham yang sebenar. Kerana bahawasanya mereka itu tiada mengetahui akan yang mana ilmu yang terlebih manfaat. Sebab dia tak tahu ilmu mana yang mendatangkan manfaat untuk dirinya. Kenapa? Kerana tidak ada petunjuk guru, nasihat guru. Dia ikut diri dia. Kepada yang dituntutnya, mana tak dapat penunjuk kepada yang dituntutnya. Jadi dia tak tahu. Tok Syekh ni kata kalau zaman dulu
Ya, zaman dulu kalau orang-orang yang nak menuntut ilmu, bila dia dah masuk dalam sesuatu madrasah ataupun dia berguru, kemudian dia akan bertanya ataupun gurunya sendiri akan nasihat dia pergi dalami ilmu, contohnya ilmu fiqh, ataupun dalami oleh kamu akan ilmu hadis, ataupun belajar pula ilmu tafsir, ataupun dalami ilmu tauhid. Kenapa? Kerana guru ni tadi yang mengajar ni tadi, dia tahu apa yang sesuai dengan diri anak murid tu tadi. Dia belajar semua. Ya, orang dulu dia belajar semua macam kita kat sekolah lah. Belajar semua. Matematik, bahasa Inggeris, sains, sejarah. Ya, kalau yang kelas sains tu ada pula fizik, kimia, biologinya, macam-macam. Lepas tu masuk universiti pun belajar itu, belajar ini. Tetapi pengkhususannya itu lain. Belajar semua. Jadi kalau sistem madrasah pondok ni belajar semualah. Ya, nahwu, sarah, bahasa Arabnya, ya, tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya, mantiknya, balaghahnya, belajar semua. Kemudian barulah mendalami sesuatu bidang yang mana dirasakan ataupun yang mana gurunya itu tengok perlu dia dalami. Kena ada nampak keistimewaan pada anak muridnya itu tadi. Jadi dia jadi pakar sekian-sekian. Ya, contohnya kalau imam mazhab, bukan dia tak pakar tapi dia terkenal dengan imam mazhab sudut fiqh, macam Imam Ghazali. Ya, alim, ya, sehingga dia katakan hujjatul Islam, tapi menonjol dengan ilmu tasawuf, jadi menjadi rujukan dalam ilmu tasawuf. Kan, jadi macam Imam Nawawi hebat mensyarahkan pula Sahih Muslim, Imam Nawawi, tetapi lebih menonjol orang kenal Imam Nawawi itu dari sudut fiqahnya. Tapi orang tahu bahawa Imam Nawawi memang mahir ilmu hadis. Beliau ada kitab syarah bagi Sahih Muslim. Begitu juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, alim hebat mensyarahkan Sahih Bukhari, iaitu kitab Fathul Bari. Tapi Imam Ibn Hajar dua-dua orang, dia menonjol dengan ilmu hadisnya dan juga ilmu fiqahnya. Ya, baik. Begitu juga Imam Suyuti dan juga ulama-ulama yang lain. Bukannya tak alim, tetapi kepakaran mereka itu lebih menonjol pada sudut mana. Ya, baik. Jadi kita tak boleh nak kata Imam Ghazali sebab dia tak mahir hadis. Tak mahir hadis kok mana pula? Cuma dia menonjol dengan tasawufnya. Tapi ilmu-ilmu lain beliau alim, tahu. Baik. Dan adalah dihikayatkan bahawasanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah ia memulai dengan membacakan kitabus salah. Dia mula membaca kitab as-salah, tentang sembahyang, di sisi Muhammad bin Al-Hasan yang dimasyhurkan dengan Al-Imam Rabbani. Dia baca kitab dengan Imam Rabbani. Imam Rabbani ini daripada a'imah mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi. Imam Rabbani salah seorang ulama mazhab Hanafi. Maka berkata ia baginya, Imam Rabbani ini berkata kepada Imam Bukhari, pergi olehmu dan belajar olehmu akan ilmu hadis. Pergi belajar ilmu hadis. Jadi guru dia ni, Imam Rabbani ni, suruh Imam Bukhari belajar tuntut ilmu hadis. Kerana apa? Kerana ia tilik bahawasanya demikian itu ilmu terlebih patut dengan tabiatnya. Jadi Imam Rabbani ni tengok ilmu hadis ni sangat sesuai dengan Imam Bukhari, kerana nampak kecerdikan, kepandaian, ketangkasan akal Imam Bukhari ni dalam mengingat sesuatu masalah, dalam menghafal dan sebagainya. Jadi dia nampak Imam Bukhari ni sesuai sangat belajar ilmu hadis. Kerana ilmu hadis ni memerlukan
akal yang sangat kuat, daya hafalan, daya ingatan yang sangat kuat. Kalau kita tengok cerita Imam Bukhari ni, sekali je dia pandang terus melekat. Sekali je dia baca atau pandang sesuatu lembaran itu macam mesin fotostat. Dia tengok sekali satu lembaran kertas tu terus melekat dalam kepala dia. Itu Allah anugerahkan. Masa kecil Imam Bukhari pernah hampir buta ataupun buta tak silap masa kecil. Kemudian sembuh. Lepas daripada sembuh buta ataupun ada sakit mata itu, Imam Bukhari lepas sembuh pada tu, tiba-tiba ingatannya Masya Allah, dia tengok terus ingat, tengok terus ingat. Dah macam mesin fotostat. Jadi ingatan Imam Bukhari itu Masya Allah. Baik. Kerana ia tilik tabiatnya, maka pergilah Imam Bukhari itu dan belajar ia akan ilmu hadis. Jadi mendalami ilmu hadis. Maka jadi ia padanya, pada Imam Bukhari itu, tempat ikut dan tempat taklid bagi sekalian a'immatu hadis. Jadi Imam Bukhari itu jadilah sebagai tempat rujukan, tempat ikutan bagi imam ataupun ulama-ulama hadis. Maka menghimpun ia akan satu kitab yang mu'tabar, kitab yang masyhur di antara manusia semuanya, kemudian daripada Al-Quran, mana selepas Al-Quran, iaitu yang dinamakan dia Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah kitab kedua selepas Al-Quran. Bukanlah sama taraf dengan Al-Quran, tidak, tetapi besarnya kitabnya itu. Besarnya kitabnya itu kerana menghimpunkan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu dinamakan kitab Sahih Al-Bukhari. Semua dihimpunkan sahih Bukhari dalam itu. Hadis-hadis yang sahih. Jadi selepas Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan begitu ya Sunan Sittah, Kutubus Sittah itu, kitab hadis yang 6 itu kan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih apa lagi? Abi Dawud, Nasa'i, Tirmizi. Satu lagi apa? Satu lagi? Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abi Dawud, Tirmizi. Satu lagi apa? Ibnu Majah. Ada 6 kitab hadis. Kutubus Sittah. Kemudian adalah kitab-kitab hadis yang lain atau kitab hadis yang terawal seperti Al-Muwatta Imam Malik. Kemudian barulah Musnad. Musnad banyaklah, Musnad Imam Ahmad, dan seterusnya, banyaklah kitab hadis. Baik. Faham tu? Ingat nak baca sikit je mana ni? Ingat kita nak bicara pasal puasa ke? Apa hari puasa lagi kan? Ke ada waktu lain nak bicara pasal puasa? Minggu depan kita bicara pasal puasa. Boleh je, tak ada masalah. Kalau tak lama dah nak puasa, 2 minggu lebih, 14 bulan 4 kan? Sajalah refresh balik. Tapi kalau nak bertanya soalan tentang puasa pun boleh. Kita baca sikit lagi, sambung. Dan sayugia bagi penuntut ilmu, ilmu bahawa tiada duduk ia sangat hampir kepada tuan guru pada ketika belajar. Ni adab lah. Tapi kalau tempat tu sempit, nak duduk kat mana? Duduklah dekat dengan tuan guru. Tapi kalau tempat tu luas macam sini, jauh, adab saja supaya menjaga adab. Ini bab adabnya, bukan tak boleh langsung, supaya takut nanti buruk adab, buatnya kita terberesin. Dah lah tak ada tapis mulut tu kan, tempias pula kat tok guru, sudah kan tak elok, terbatuk ke apa ke, itu adab. Contoh. Baik, kena pula tok guru tu pandai bersilat, terkejut dia naik tangan kan, bengkak pula dah mata sebelah, sudah kan. Jadi kena duduk jauh sikit lah. Kalau tempat sempit tak apalah, duduk sebelah pun, belaga lutut pun, buat macam mana.
Ya, bagi penuntut-penuntut ilmu itu bahawa tiada duduk ia sangat hampir kepada tuan guru pada ketika belajar. Kemudian memotongkan bacaan dengan ketiadaan hajat. Kalau potong bacaan sebab nak tanya soalan itu boleh lagi. Potong bacaan tak ada apa hajat ataupun tak ada apa sebab, maka tidak bolehlah, buruk adab. Bahkan sayogianya bahawa adalah antaranya dan antara tuan gurunya kadar panjang apa tu, bawal anak panah. Bawal anak panah tu lengkung anak panah. Ya, bawal anak panah tu, bawal panjang anak panah tu. Paling dekat lah tu. Paling dekat. Jaraknya. Ya. Kerana bahawasanya terlebih hampir kepada membesarkan, kerana kita nak menghormati, membesarkan tuan guru, ya, dan sayogia pula bagi penuntut ilmu itu terpelihara ia daripada perangai-perangai yang dicelakan pada syarak. Jadi kena jagalah, kena jaga adab, ya, jangan buruk adab di hadapan tuan guru, tok guru, ya, yang mengajar. Lebih pula yang dicelakan pada syarak. Cela pada syarak apa? Contohnya perkataan-perkataan, mulut-mulut, ya, yang dicela oleh syarak, ya, ataupun mengeluarkan perkataan yang tidak elok. Jadi semua itu kena pelihara, kena jaga. Kerana bahawasanya yang demikian itu, nak sebutlah, dah ada dalam kitab. Yang demikian itu anjing pada makna, pada makna, yakni diserupa akan dia dengan anjing. Kerana bahawasanya anjing itu menyakiti ia akan mereka yang menyertai akan dia. Ini anjing liar lah ni. Anjing liar ni, ya, dia memang menyakitkan orang, kacau orang. Itu diserupakan dengan perangai anjing yang liar lah. Ya. Kalau kucing tak ada begitu. Kalau kucing liar pun tak ada begitu. Kucing duduk tepi dia tak ada. Kalau kambing pun tak ada buat macam tu. Tapi kalau anjing liar perangai dia macam tu, teruk. Silap boleh mati orang tu, kan? Teruk perangai dia menyakiti orang sekeliling yang dekat. Maka demikian juga ini perangai menyakiti ia akan empunyanya dan mereka yang menyertai akan dia. Padahal telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalb. Artinya tiada masuk malaikat pada rumah yang ada padanya gambar atau anjing. Maka siapa-siapa yang bersifat dengan demikian itu, perangai-perangai yang dicelakan, yang ialah anjing pada maknanya, macam sifat anjing pada maknanya, bukan pada tubuh jasadnya. Bukan menyamakan anjing dengan, serupakan dengan rupa bentuknya, bukan, ataupun tubuhnya anjing itu, bukan, tapi pada maknanya. Lebih kurang perangainya itu. Jadi kena jaga perangai supaya tidak berperangai macam haiwan tersebut. Baik. Nescaya tersakitilah dan liarlah daripadanya oleh malaika. Jadi malaikat lari kalau rumah yang ada gambar atau anjing. Gambar ni gambar apa? Surah. Gambar haiwan. Ya, gambar haiwan yang hampir sempurna. Kalau gambar orang tak apa. Ya, gambar orang tak apa. Kecuali yang tak bolehnya ialah ukiran.
daripada kayu, ukiran daripada kayu, rupa bentuk orang, tak boleh. Kalau gambar kita tangkap, lepas tu kita print, lepas tu kita tampal, itu boleh lagi. Khilaf, boleh lagi, tak ada masalah. Gambar. Gambar yang katakan akan disuruh pemiliknya itu hidupkan semasa akhirat nanti, iaitu pengukir. Pengukir kayu ke, pengukir dia buat rupa orang, ataupun dia ukir binatang, haiwan, itu haram hukum dia, tak boleh. Tapi kalau tangkap gambar pakai kamera ke, kemudian print, kemudian gantung, itu tak apa lagi, tak ada masalah. Baik, gambar haiwan yang tak boleh adalah haiwan yang sempurna. Gambar haiwan yang sempurna, ataupun patung-patung haiwan yang sempurna, tak boleh. Kalaulah gambar itu dia muka kucing, hidung ikan, itu tak boleh lagi. Ataupun yang tak sempurna, muka kucing tapi mata hidung tak ada, rupa bentuk je, ukir macam tu je, mata tak ada, hidung tak ada, contoh, itu tak apa lagi, boleh lagi. Adapun anak patung yang dihinakan, maksudnya bukan untuk dipeluk-peluk bawa tidur. Anak patung untuk anak-anak main sahaja. Bukannya teddy bear yang besar gedabak tu dia letak atas katil buat peluk. Itu haram hukumnya. Kalau ada tu, siapa-siapa ada, simpan dalam stok. Atau bagilah siapa-siapa pun. Tapi bagi orang pun tak boleh juga, kan? Bagi orang bukan Islam boleh lah. Tapi kalau bagi orang Islam tak boleh. Untuk buat simpan, letak atas katil, tak boleh. Teddy bear apa semua tak boleh. Kalau anak patung kecil-kecil itu hanya untuk sekadar mainan anak, itu boleh. Yang dihinakan dia, maknanya bukanlah kita dihinakan tu kita tak buat tidur, letak buat hiasan atas katil ke, atas almari ke, atas meja ke, tak. Rimau depan rumah boleh kira lagi lah. Luar rumah tak apa. Luar rumah boleh. Luar rumah tak apa, jangan dalam. Sebab itu sebahagian mazhab membolehkan, tetapi bukan suka-suka tak. Tapi kita tak ceritalah benda tu. Masalah bela anjing lah. Bela anjing mazhab kita semua tak boleh. Hatta mazhab Hanafi pun, kalau boleh pun nak jaga kebun dan sebagainya, mazhab kita pun boleh. Tapi dengan sebab jaga kebun, jaga tanaman, bukannya untuk dibela. Tidak ada satu mazhab pun yang membenarkan kita membela anjing untuk macam sama dengan bela kucing. Tak ada. Tak ada. Empat mazhab semuanya haram hukum dia. Kalau bela anjing untuk jaga kebun, itu ada wajahnya. Yang patung rimau letak luar, tak apa lagi lah, boleh lagi. Dalam kereta kat belakang tu kan, letak kat apa, kalau boleh tak payahlah, nanti malaikat tak masuk kereta. Kalau boleh letak, baiklah letak macam ada orang letak strawberry kan, pergi Cameron beli bantal. Sebenarnya tak digalak lah tu. Kalau boleh gantunglah benda yang elok sikit, kan? Ni penuh gantung beg kan, apa semua tu, patung-patung itu. Tapi kalau macam bentuk ikan tu tak apa lagi, dolphin ke apa ke, itu okey lah. Ini patung-patung itu kalau boleh tak payahlah, bantu benda lain lah. Korang boleh tak bacanya apanya kan, ada juga berkatnya tu. Tapi kalau gantung Quran boleh tak boleh? Kalau sekadar untuk hiasan, tak diharuskan, sekadar untuk hiasan semata. Kerana Quran itu untuk dimuliakan, dibacakan akan dia,
Kalau kita gantung tu memang kita gantung selepas baca, atau memang gantung itu tempat dia, memang kita baca Quran itu dan tempat itu memang digantungkan akan dia, itu tak apa, boleh. Ya. Baik. Tak rimau ada orang dia letak tu pulau sawa, kan? Pulau sawa, patung pulau sawa tu, patung rimau letak kat kebun durian ke, kan? Boleh, tak masalah. Nak jaga kebun, tak apa, bungkus bantal golek tu buat bunjut pun orang takut juga. Kan, bungkus dengan kain putih bantal golek tu buat bunjut, kan? Terkejut orang ni. Takut orang nak ambil durian ni. Baik. Ya. Ada soalan? Tabung tu tak apa lagi lah. Tabung tu tak apa lagi lah. Sebab benda bukan kita muliakan sangat pun benda tu, sekadar tabung, buat tabung je. Tapi selagi mana boleh elakkan lah. Selagi mana boleh elakkan. Ya. Tabung haji, tabung haji. Dan kalau dulu BSN ada tabung gajah, kan? Tabung gajah pakai topi, kan? BSN. Kalau bank apa tu dia unta tabung. Tak apa lagi lah tu, kecil. Tapi kalau boleh elakkan lah. Sebab dia dah kira hampir sempurna bentuk dia tu. Dan hanya sesungguhnya belajar manusia itu dengan wasitah malaikat, maka nyatalah bahawasanya mereka yang mempunyai perangai-perangai yang huduh-huduh itu tiada mempunyai ia akan ilmu yang baik-baik. Jadi sebab kita belajar ni dinaungi oleh malaikat. Bila tidak menjaga adab dalam majlis ilmu, malaikat tadi tak naung dah kita. Jadi bila tak naung itu, maka ilmu tadi tak berapa nak berkat lah. Sebab itu, ya, bila dalam majlis ilmu banyak adab yang kita kena jaga. Banyak adab dia kita kena jaga. Dan sebahagian adab itu pada guru yang mengajar. Maksud dia sebahagian adab itu terletak pada guru yang mengajar. Apa dia maksud dia tu? Terletak pada guru yang mengajar. Guru itu dia ada sendiri dia punya peraturan. Kalau guru itu dia ada punya sendiri peraturan, kita ini wajib ikut peraturan guru itu. Contohnya kalau guru tu tak bagi bercakap dalam majlis dia, jadi kita kena patuhlah, tak boleh bercakap. Kalau dia nampak kita bercakap dan dia halau kita keluar daripada majlis dia, kita tak boleh cakap apa. Sebab guru tu dia ada peraturan dia sendiri. Jadi kita kena get ready, bersedialah. Kalau kita tahu, tok guru ni dalam kelas dia tak boleh bercakap, kalau bercakap nak kena halau, silakan. Contoh, ya, guru ni pula dalam majlis dia kena ada kitab kat depan. Ya, kalau kitab mengaji tu tak ada, kurang-kurang ada buku 5-5 sudahlah. Buat-buat tulis juga. Contoh, kalau tak ada langsung kosong pun dia kata pintu terbuka di sana, silakan. Ada guru macam tu. Ada guru dia tengok dulu, okey, semua ada kitab, baik, kita boleh mula, bismillah. Dia tengok macam tu, kan. Ni kitab mana kitab? Tak ada kitab. Baliklah semula. Macam mana dah guru tu macam tu? Kan? Tapi dengan saya tak apa, tak ada masalah. Tak ada kitab ke, tidur ke, bercakap ke, tak apa, tak ada masalah. Saya okey je. Ya? Kita santai-santai sudahlah.
Tapi guru mana yang guru yang dia straight tu, kita kena akur lah pada adab yang ada pada dia tu. Tak boleh pula kita melawan dia. Apalah tok guru tu, orang cakap sikit je pun dah kena halau. Guru apa macam tu? Siapa yang nak ilmu, siapa yang mengajar ilmu sekarang ni? Kamu nak ilmu dia, kamu kena patuhlah pada adab yang ada pada dia tu. Kalau kamu tak nak ilmu dia, jangan datang. Kan? Tapi kalau kamu nak ilmu dia, kamu tahu dia tu alim dan sebagainya, nak ada buah dapat pada dia tu, jadi jangan bising lah. Kalau kena halau tu, anggaplah itu sebagai nasihat, ya, sebagai nasihat, ujian kita dalam nak menuntut ilmu. Jangan pula lagi melenting, bercakap belakang dan sebagainya, ya. Hormat sajalah dia dalam majlis dia je. Luar majlis mungkin dia okey, dalam majlis dia straight macam tu, tak apalah. Jangan banding-bandingkan pula. Tok guru tu lagi alim, tak ada pun nak marah-marah orang cakap tak ada kitab, lagi pula alim pada tok guru ni. Ini tok guru belagak pula. Dah kalau tak suka diam je, diam itu lagi baik daripada bercakap boleh mendatangkan dosa. Mana tadi tu? Dululah cakap pasal orang lagi kan. Yang baik-baik. Dan bermula perangai-perangai yang dicelakan dia itu, diketahuikan dia pada kitabul akhlaq. Kitabul akhlaq ni maksudnya adalah kitabut tasawuf. Perangai yang tercela itu adalah sifat mazmumah, ya, al-mazmumah, yang dicela ataupun yang tercela. Dan kitab kami ini, maksud kitab kami ini bukan kitab yang ni, tapi ta'lim muta'allim Arab. Dan kitab kami ini, ayat ni yang dimaksudkan adalah kitab Arab dia, ta'limul muta'allim. Yang Jawi nama dia pelita penuntut, kitab Arab dia nama dia ta'lim muta'allim. Tiada meluas ia akan kenyataannya. Jadi tambahlah Tok Syekh ni, dia tambah, ya, ketentuan sangat pula, apa tu, ketentuan sangat pula takabbur, betul, kerana tiada dapat ilmu. Ni dia terjemah daripada Arab ni. Maknanya fama'at takabbur la yahsurul ilma. Fama'at takabbur, maka bersama takabbur itu, kalau ada takabbur, sombong, la yahsurul ilma, tidak mendapat ia akan ilmu. Tiada dapat ilmu serta takabbur, kerana bahawasanya ilmu itu menarik ia akan empunyanya kepada tawaddu' dan merendah diri. Ilmu yang sebenar sepatutnya menjadikan kita lebih tawaddu' dan merendah diri, dan takabur itu menafi ia akan dia. Maka kalau sifat takabur itu menafikan tawaddu', jadi sepatutnya orang yang lebih banyak ilmu, orang yang lebih banyak mengaji, maka perlu lebih tawadhu' dan merendah diri. Kadang-kadang orang banyak ilmu ni, dia cakap pun tak banyak mana sangat, tapi jangan bagi dia bercakap. Dan dia bercakap, nanti kita pula tak dapat nak terima apa yang dia cakap. Susah juga kan. Jadi orang banyak ilmu ni kadang-kadang dia tak cakap banyak, tapi kalau kita tanya dia apabila bercakap sesuatu ilmu tu, dia buat keluar buah dia, tercengang pula kita.
kan. Tapi orang ambil ilmu gitulah, kadang-kadang dia tak banyak cakap sikit-sikit je. Kalau orang tanya pun malas nak menjawab sangat. Tapi hakikatnya dia banyaklah ilmunya. Bila keluar buah-buah, Masya Allah, orang alim. Dia merendah diri, tawaduk, bukan dia sombong. Orang sombong lain, orang sombong tak tanya lagi dia dah cakap dah, kan. Orang belum apa-apa lagi dia dah buat keluar dah ilmu dia, belum apa-apa lagi dia buat keluar dah ilmu dia, ya. Kalau tok guru silat, orang maha guru, tok guru tu dia kan, tengok tapi jangan cuba-cubalah. Kalau cuba-cuba nak makan dia punya penumbuk sulung tu boleh, contoh, kan. Tapi ilmunya banyak. Lain dengan orang yang baru belajar silat, belum apa-apa lagi dah cabar sana cabar sini, kan. Nak tunjuk dia tu belajar silat, padahal baru belajar berapa langkah baru. Jangan diduga ilmu orang. Kita tak tahu apa yang ada pada orang. Ingat kita dah handal, kita dah pandai. Ya, jaga-jaga juga. Kadang-kadang tok guru, ini cerita pasal silat lah. Tok guru silat tu kadang-kadang pun dia tak berani nak duga-duga orang, walaupun dia maha guru, tok guru ada beribu anak murid pun. Sebab dia kata kita tak tahu apa ada pada orang itu. Jadi jangan kita rasa kita ni dah pandai dah apa, kita rasa hebat dan sebagainya. Mulalah kita nak cabar orang, kita rasa kita ni kalau kita lawan kita boleh menang dan sebagainya. Begitu juga ilmu agama ini. Kita baru sebut sedikit, kita dah nak mengata ulama sana, mengata ulama sini. Baru ada PhD, baru ada belajar ijazah, baru belajar master dan sebagainya. Kita dah merendah-rendahkan ulama. Oh, perkataan Imam Syafi'i ni tak berapa nak sesuai. Oh, perkataan imam ini gitu gini. Kita dah duga ilmu orang lain. Kita rasa kita pandai. Itu ilmu di situ nampaknya ada kurang berkat. Kerana kalau ilmu yang berkat, maka lebih tawaduk dan dia beradab menghormati ulama-ulama yang besar-besar, ulama-ulama yang nama mereka itu masyhur, yang mana ilmu mereka itu dah mu'tabar, orang dah tahu, dah kenal. Itu kurang berkat, kena cek balik tu, istighfar balik, tengok kat mana silapnya. Kenapa? Kerana merasakan diri itu lebih alim daripada orang, dia lebih tahu. Lebih tahu apa? Kalau setakat buka laptop je, Google kan, oh keluar hadis itu, keluar hadis penuh. Hadis ini sanadnya dhaif sekian, hadis ini sekian, pakai laptop je. Tapi kalau tutup laptop tu, tahu tak tahu? Nak banding dengan ulama tu, laptop tak ada, internet pun tak ada, semua dalam ni. Kalau bab hadis ke bab apa ke, semua dalam hati, fi sudur. Kan, hadis sekian daripada Abu Hurairahnya, sanadnya sekian diriwayatkan oleh sini dalam kitab sekian, semua dia tahu. Tak payah pakai laptop, tak payah pakai apa. Beza dengan kita handal sebab apa? Laptop kat depan, tak handal lagi lah. Bukan salahkan laptop tu, tidak, tapi itulah taraf ilmu kita, patut rendah dirilah. Baik. Dikatakan al-ilmu harbun lil muta'ali kasayli harbi lil makaril ali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan nak tanya? Sila, insya-Allah. Kalau kita belajar seorang polis satu, kita belajar tak? Belajar tak? Ya. Belajar tak? Kita berempat. Adakah orang lepas tu kita mengatakan orang lain tak betul, orang lain tak betul? Contohnya orang yang gelap, tengok macam budak-budak dapat SPM ni kan. Dia kata cikgu tu tak betul, cikgu tu tak betul. Cikgu ni bodoh, cikgu ni bodoh. Kita katakan orang yang bodoh sebab dia ilmu dapat SPM. Jadi betul tu. Adakah ilmu yang Ustaz kadang kita pelajari, adakah dia perangai dia macam psikologi? Maksudnya tu perkataan itu tidak sepatutnya lah disebut oleh orang yang berilmu. Mungkin dia itu, orang kata apa, yang pertama emosinya terlebih. Jadi bila emosinya terlebih, kadang-kadang lidahnya tak dapat nak dikawal. Tapi itu tak sepatutnya lah.
Ya, bila lidah tak dapat nak dikawal, kenapa? Kerana emosi terlebih. Ya, itu salah satu sebab. Sebab yang kedua, macam tadi, budak-budak lah. Pasal dia budak, jadi dia rasa dia dah handal, jadi dia salahkan cikgu itu, salahkan cikgu ini, sedangkan ilmu dia tidak kesampaian pun. Ya, kemudian dia salahkan pula sana, salahkan cikgu ni tak betul, ini tak betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi budak tadi betul, cikgu itu tak betul, tetapi kod mana pun tetap budak tadi mesti kena jaga adabnya. Itu pun boleh jadi. Ya, kerana apa? Kalau kita tengok sejarah silam ulama-ulama dulu, walaupun dia muda dan sebagainya, bila dia tak bersetuju dengan alim yang lebih daripadanya, sama ada lebih umur, lebih pengalaman, tetapi apa yang dijumpainya itu betul, tapi dia tak ada lah nak kata apa, mengeluarkan kata-kata nista, keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok. Itu adab. Beza dengan penuntut ilmu sekarang. Kalau orang dulu, walaupun dia tak bersetuju dan pasti perkara pada guru itu ataupun pada orang itu salah, pastinya salah, tapi dia tak keluar perkataan yang tak elok lah. Jadi benda ini berlaku dalam kita punya zaman, ya. Jadi kita nak kena tengok elok-elok lah. Jadi dia ada 3 faktor itu. Faktor yang pertama, emosi terlebih, menyebabkan dia tak dapat nak kawal lidahnya, ya. Yang kedua, memang dia tak kesampaian ilmunya dan dia rasa dia itu lebih ilmunya. Yang ni dialah salah, yang ni pun dia salah juga. Yang ketiga, ilmunya sampai, walaupun dia lebih muda daripada orang itu, tapi dia menjaga adabnya. Tak semestinya orang itu lebih tua, ilmunya mesti betul. Tak. Boleh jadi orang ni muda tapi ilmu dia betul, tepat, kerana mengikut yang betul. Dia mengikut yang benar. Tapi dia tetap menghormati yang tua itu. Dia tegur pun cara baik, cara elok, cara hikmah, begitu. Jadi ini antara faktornya lah. Mungkin boleh tambah lagi ke apa? Bagaimana pula dia menyatakan kawan dia yang tak pandai, kan? Kalau dia bodoh, kan? Macam tak perkataan dia yang dikeluarkan untuk kawan-kawan dia yang tak pandai. Adakah sepatutnya dikeluarkan pada macam nyawa era je lah, kan? Macam lepas SPM tu kan, memang bodoh, memang tak dia buat apa, kan? Ya. Perkataan itu kita boleh tahu bahawa orang itu dia lepas. Waktu dia lepas perkataan tu dia cakap lepas, ya. Mungkin salah satu faktor tadi emosi lah. Mungkin dia geram sangat, tak erti bahasa sangat, kan? Mungkin tak erti bahasa sangat, dia keluarlah perkataan tu. Dah cakap berapa kali dah tak erti-erti lagi ni, kan? Kan kata bot kan marah, kan? Jadi itu mungkin dia geram sangat lah tu, emosi itu. Tapi sepatutnya perkataan itu sepatutnya kena betulkan lidah lah. Jangan lepas sangat macam tu, tak apa elok, tak apa baik. Macam saya lah, kalau kita ada ilmu, patutnya kita tak boleh keluar perkataan, kan? Kalau kita yang seorang berilmu lah, kata walaupun kita bijak pandai mana pun, perkataan tu kita tak boleh nyatakan orang tu bodoh. Sebab apa? Bodoh seseorang tu, bodoh dia, ciri dia kita tak tahu. Iyalah. Ya, tapi macam itulah, memang tak sesuai lah. Melainkan kalau sesama kita yang dah kenal ni tak apalah. Tapi takutlah mengguris hati mana-mana orang, kan, dengan perkataan itu. Kalau sesama kawan bertepuk tampar ni, apa cakap gitu, dia pun tak kisah. Kita cakap perkataan tu dekat dia, tak apalah. Tu satu jenis orang. Satu jenis orang lagi dah 2-3 kali cakap benda yang sama, tak faham-faham, nak kena juga keluar perkataan ni. Itu pun satu keadaan juga. Macam kita lah, kan. Kadang-kadang marah juga kat kawan, berapa kali dah tegur, berapa kali dah cakap, tak faham-faham juga. Kena sekali, kan, dia kena sekali, kan. BODOH, kan, bodoh kata. Susah sangat dah berapa kali sebut tak faham-faham. Contoh, gunalah aku tak lah, bengong ke, bengong lembut sikit kot. Bengong wakil lah kot.
Taklah, tak okey lah mana juga. Okey lah tu. Ya, kenalah pada tempatnya. Kalau perkataan itu kena pada tempatnya, maka dibolehkan. Ya, sekiranya perkataan itu kena pada tempatnya walaupun pada orang, maka ianya boleh. Tidak ada masalah. Walaupun perkataan itu kasar. Tapi jangan kasar sangat. Bodoh tu agak kasar lah. Tapi kalau kena pada tempat, pada masa, pada gayanya, kita boleh ambil kira lagi. Kan? Satu Ustaz, ni tak ada salah apa dah. Bagaimana kita nak mengambil wuduk pada seseorang yang sedang sakit wuduk ke apa, yang bukan mahram. Saya kata saya dah sakit kan, lepas tu tak ada yang mahram tolong ambil sembahyang, saya nak sembahyang, tapi tak ada seorang pun yang membantu saya untuk ambil sembahyang, kecuali orang yang lain tu. Saya kata perempuan yang bukan mahram saya lah. Bagaimana cara? Pakai lapik. Lapik. Kerana ajar dengan dia lah. Saya kata pembantu rumah. Saya kata saya sakit tak ada pembantu rumah saya. Pakai sarung tangan. Pakai tangan lah. Sarung tangan yang memang tak telus air lah. Ya, sarung tangan getah ke. Tapi kalau pasal tu yang cedera, Kawasan yang macam contoh lumpuh dan ada aksiden ke, tangan kita luka-luka, kena tayamum. suruh yang pembantu tayamum lah. Nah, kena tayamum. Tapi kena tengoklah, kalau tak boleh sangat, kita sekadar hormat waktu sahajalah. Hormat waktu. Walaupun niat ada apa, kita dalam keadaan sakit, kita nak sembahyang nak, kita tak tahu bila kita mati kan. Tak apa. Disebabkan teringin nak solat, takut tinggal waktu. Jadi Hormat waktu lah. Kita takut tinggal waktu, maka kita hormat waktu. Jadi hormat waktu tu kenapa? Kerana kita tak cukup syarat untuk luluskan sembahyang kita tadi. Ya, syarat tak cukup. Ya, wuduknya tak boleh nak ambil dan sebagainya, maka kita hormat waktu. Bila hormat waktu, kita tak berdosa sebab kita sembahyang memang kita nak jaga waktu. Tapi bila dah sembuh nanti kena qada. Ditakdirkan tak sempat sembuh, kita meninggal dunia, maka itu semuanya Allah Ta'ala yang akan kirakan untuk kita. Yang penting kita tak ada niat nak sengaja tinggal dan sebagainya. Kita memang jaga perintah Allah, kita jaga, kita hormat waktu yang telah masuk. Ya, kita tak boleh nak ambil wuduk, tak boleh tayamum, tak boleh, maka hormat sahaja waktu itu dengan sembahyang yang dalam keadaan begitu, tak ada wuduk dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan tulis pahala lah untuk kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya. Ada soalan lain nak tanya? Nak buka puasa lah. Jadi di masjid ni minta saya tolong tanya kan. Ya. Jadi sebelum dia suruh tempat dia nak buat mandi iftar lah buka puasa. Sekali dia kata macam-macam yang diafdal sesuai lah, nak buka puasa dengan rumah dulu ke, ataupun nak terus makan berat. Sebab makanan banyak ni Ustaz, dengan buah Ya. takut bila teruskan makan perut dah penuh, dia dah jadi lain. Ataupun buka puasa dulu dengan rumah. Sebab kawan saya kata tu, kalau bila kita buka puasa ni 3 hujung rumah pun, dia dah cukup ada tenaga untuk mengerjakan makan. Ya. Lepas tu baru kita sambung makan. Ya. So macam mana yang diakal Ustaz kalau nak buat di masjid surau lah? Buat di masjid surau. Baik. Afdalnya iftar kalau di masjid surau, ya, bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu, buka sekadarnya sahaja, jangan penuh lagi perut tu. Saya nak sembahyang. Ya. Boleh dibuat makan berat lepas maghrib. Jadi buka puasa dengan kurma, ya, ataupun dengan benda manis. Kurma paling sikit sebiji, dia ganjil lah 1, 3, 7. Ya, jangan makan sebakul pula. Sedap kurma ajwa, susah dapat ni. Sebakul dia bahan ni tu. Itu rasanya tak payah makan nasi dah. Baik, jadi sebiji penuh air. Ya, kalau tak ada kurma, air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, madu, ataupun yang manis-manis yang lain lah.
Ya, sunat dengan benda-benda yang manis. Jadi nak makan kurma sembahyang dulu, itu yang terbaik. Dah sembahyang baru makan berat. Ya, baru makan berat. Tapi kalau ikut cara-cara tok guru lama, ya, dia kurma air sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib roti sebuku. Lepas tarawih baru makan nasi. Mampu? Tak mampu rasanya. Tapi itu tarbiyahnya begitu. Latih begitu. Lepas maghrib roti canai ke sekeping, ya, cucah karidal ke, stop, minum air panas lah, kopi ke teh o ke. Lepas tarawih bukan moreh lah, tapi moreh dengan nasi biryani. Itu kalau mampu. Kalau tak mampu makanlah berat, kan? Sebabnya makanan dah terhidang depan mata, boleh sekadar mana yang perlu sahaja. Memang kena makan dulu, memang kena buka puasa tu wajib makan dulu walaupun makanan terhidang. Ya, disebabkan yang hadis Nabi SAW tu, la salata inda ta'am, mana tidak ada solat itu makruh sembahyang kalau makanan dah terhidang. Tapi ni masalah kita dah buka puasa dah makan dah pun. Mana tu jangan penuhkan perut je lah. Takut habis. Kacau pula tu. Makanan sedap. Sudah dah. Bungkuslah siap-siap. Bungkus dulu. Bungkus siap-siap. Time semayang kan kita ada ruang ni, masing-masing sebelah semua bungkus nasi. Kan kita semayang nganggang ni kan, masing-masing tu ada 2 bungkus haji tu, kan? Takut orang curi, dah susah. Macam tu lah. Buatlah mana yang mampu. Tapi sebaiknya jangan penuhkan sangat perut lah, supaya semayang nanti ringan. Ya, bila perut sudah penuh, maka mata akan berat. Tak ada soalan lain? Beramal tapi berdasarkan hadis-hadis palsu. Beramal berdasarkan hadis-hadis palsu. Hadis tu baik tapi dia palsu. Hadis tu baik tapi dia palsu. Macam mana tu? Macam kaitan bulan Rejab, bulan ni, tapi dia hadis palsu lah. Hadis palsu jangan ambil yang tak palsu lah. Jadi ada hadis yang palsu dan ada hadis yang tak palsu. Jadi orang awam tak tahu. Sekiranya benda itu tidak menyalahi syariat, maka kita boleh buat, harus, selagi mana perkara itu tidak menyalahi syariat. Kerana hadis palsu memang tak boleh langsung. Tapi ada yang bukan palsu, iaitu dhaif. Ya, dhaif dan palsu jauh bezanya itu. Maudhu' dengan dhaif ibarat langit dan bumi, jauh beza. Maudhu' ni bukan langsung hadis. Kalau dhaif itu masih lagi hadis. Hadis dhaif, hadis maudhu' saja diletakkan hadis maudhu', makna hadis palsu, tapi dia bukannya daripada kalam Nabi SAW ataupun daripada sahabat ataupun daripada tabi' ataupun tabi'in. Jadi dia banyaklah. Dia ada hadis mursal, maknanya kalau hadis dhaif itu dia ada yang mursal, ya, dia ada yang munqati', yang terputus dari sudut sanadnya, mursal, atau mursal itu daripada tabi' yang diangkat. Jadi banyaklah masalah hadis-hadis tu, jenis-jenis hadis. Ya, masalah hadis Rajab, hadis Sya'ban, amalan-amalan itu ada yang dhaifnya ada. Jadi bolehlah beramal. Yang dhaifnya ada. Ya. Jadi bukanlah semuanya palsu tentang Rajab dan Sya'ban, itu tak semua ada. Jadi ulama' hadis sepakat dah, ya, hadis dhaif boleh diamalkan fi fadailil a'mal, boleh diamalkan dalam fadilat amal, boleh beramal untuk fadilat amal. Itu untuk hadis-hadis dhaif. Ya, tapi kena tengoklah, kena tengok. Masih boleh lagi, dan kita boleh mencari dan bertanya. Ya.
Tapi kalau benda tu ada dalam syariatnya, macam kalau masalah bulan Sya'ban, bulan Rajab, itu semuanya benda ulama dah jawab dan ada dalam syariat, bukan benda baru, bukan tahun 2000 orang buat, bukannya baru dekat Malaysia, tidak. Tapi dalam kitab-kitab ulama pun semua dah sebut. Imam, contohnya Imam Ash-Sha'rani ke Imam Syarazi ke, dalam kitab-kitab mereka pun ada sebut tentang Sya'ban, tentang bulan Rajab dan sebagainya. Hadis-hadisnya itu berkaitan, macam mana hadis Sayyidatina Aisyah tentang Nabi berpuasa di bulan Sya'ban dan sebagainya. Dan semua itu semuanya dah dibincangkan. Sebab itu ya, ulama-ulama kita bukannya jahil. Kalau jahil mereka bagi tahu. Ya, jadi mereka yang beramal bulan Rajab, puasa Sya'ban apa semua, mereka sebenarnya ada sandaran. Jadi kita bolehlah buat, boleh ikut, tak ada masalah. Ya. Sebab kalau tidak ada sandaran, ulama kita dulu yang ke depan dulu. Mereka dulu yang akan bagi tahu. Kita ni ulama-ulama kita, tok guru kita bukan cikai-cikai walaupun tak ada PhD. Ya, tapi mereka ni alim. Dan alim juga bab hadis dan sebagainya, dan mereka tahu. Ya, bukannya tak tahu. Tapi kalau benda ni dah memang dah jadi amalan dan memang ada sandarannya, tak perlu nak dibising-bisingkan lah. Ya, macam orang kita lah, macam tahlil, buat makan, tahlil arwah dan sebagainya, semuanya itu ada sandaran dia. Yang bising-bising ni yang baru-baru je. Benda ada sandaran, ulama-ulama semua ada sandaran. Kalau benda itu tak boleh, ulama dulu yang ke depan menulis dan bersuara bahawa tahlil arwah ini bid'ah, sila berhenti. Maka ulama kita semuanya alim, tahu sandaran ikut mana dia punya timbangan dia, di mana tempat keluar hukumnya dalam syariatnya, bagaimana tahlil arwah ini, apa sandaran dia, semua ada. Ya, kita je yang tak jumpa kata tak ada. Padahal kita tak jumpa. Padahal benda tu ada, kita belum jumpa. Lepas tu kita kata tak ada. Tak boleh. Kita tak korek habis lagi. Ya. Baik. Ada soalan lain nak tanya? Kalau tak ada, kita boleh berhenti kat sini dulu, insya-Allah. Jadi minggu depan lah ya, insya-Allah lah, kalau Allah izinkan. Makanya kita akan buat itulah, soal jawab puasa. Soal jawab puasa minggu depan di Surah Ma'mun, hari Rabu, tentang puasa juga. Hari Selasa di Taman Teratai tentang puasa juga. Direct lah tu, Selasa, Rabu, Khamis tentang puasa. Di surah lain-lain. Baik, insya-Allah. Jadi kalau ada salah silap, minta tolong betulkan. Ya, kita sama-samalah baiki diri masing-masing. Kita sama-sama merapatkan ukhuwah antara kita. Kalau ada yang tak kena itu, carilah jalan penyelesaian yang terbaik. Kalau ada mana-mana yang lompong, yang berlubang, tutuplah dia. Ya, mana-mana renggang-renggang itu rapatkanlah ia dan sebagainya. Tapi rapat soft tak boleh lagi lah. Ini renggang ni, macam mana ni renggang ni, tak boleh nak rapat lagi lah. Kan? Tak apalah, janji semayang sah sudah, terserah pada Allah Ta'ala je lah. Benda dah begitu, buat macam mana? Kan semayang rapat-rapat kan, tiba-tiba ada mata-mata sampai standby. Nama siapa? 1000 ya. Nama siapa? 10 tak lah. Letih pula dah itu. Yang penting fiqahnya, sembahyang dia sah, sudahlah, tak apalah ya. Kita serah pada Allah Ta'ala lah ya. Semuanya itu baik, insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.